Itu maksud dia. Tergamuk dia mempermainkan agama seumpama tu. Harta orang terang-terang diambil, tidak dikembalikan, tapi rajin buat amal sunat. Ini ni, sampai di masyarakat nak kira macam mana ni. Terima catatan amalan, baca catatan amalan di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baca catatan amalan ni. Muka berseri ke, muka akan jadi hitam melegang. Jangan kadang-kadang berharta, boleh ambil harta dengan jalan yang salah, mani dalam bab pusaka ke, dalam bab apa ke, dalam bab wasiat ke, tak peduli, dia gomor. Bendanya sikit ke, siapa kena ambil bukan hak, banyak dah Tuhan berinya. Hak sendiri tu, hak berhak tu banyak dah, tak ternilai dah hak berhak tu. Mana kata kau tambah kerja sampai ke mati pun tak apa dah. Hak sebenar tak cukup, nak ambil juga hak bukan hak. Ni tanda ni. Orang biasa-biasa je, hidup ala kadar je. Yang diberhak pun tak banyak mana. Bukan kata nak ambil hak orang, hak dia pun kadang-kadang ambil kemuah. Ada ni. Orang hidup biasa je. Hidup tak mewah-mewah pun. Peninggalan sikit je. Tapi hak dia ada. Dia pun tengok, hak tu susah daripada dia, ambil kemuah. Ada ni. Walah dia pun bukan ada benda pun. Ni kadang-kadang hak tu cukup dah hidup sampai ke mati. Nak kapah juga yang bukan hak. Macam mana di masyarakat nanti. Dah pelik dah. Hak benda tak ada. Ambil kemuah, tak apa lah. Nak kira pun payuh jadi beri sikit ambil kemuah belakang. Padahal hidup tak senang pun. Oh ni hidup senang. Peninggalan pula Allah banyak. Hak dia berhak. Banyak. Nak rapah juga yang bukan dia berhak. Tak cukup laginya. Nak duduk mana? Wa amal. Bulan Ramadan banyak amal sunat pula buat. Maya sunat, maya tarawih, tadarus Quran, berzikir, qiyamul lail. Nak pergi duduk mana? Kita ambil harta orang. Kita berdosa setiap saat kerana kita tidak bertaubat. Kita berdosa setiap saat kerana kita tidak segera kembalikan milik orang. Kita tidak segera minta halal, minta maaf. Nak duduk mana? Ada ni. Tak tahulah orang seumpama ni dipikir macam mana. Mati bila-bila masa. Mati kiri kanan kita. Mati bila-bila masa. Mati ni kiri kanan kita. Bukan mati ni jarang-jarang. Bukan. Kiri kanan kita orang mati. Kita sendiri pun banyak penyakit. Nak tunggu bila lagi? Nak sampai masa ni? Masa hisap ni. Masa terima catatan amalan. Lepas tu nak baca ni. Nak baca ni bukan masa hisap lagi. Nak baca catatan amalan. Sampai masa hisap tadilah. Dosa besar tetap membabitkan harta, maruah kena umpat, dosa besar. Tidak bertaubat, dosa yang berpanjang sampai kita mati. Banyak mana ada dosa situ. Dosa besar dalam bab harta orang. Berdosa besar kerana tidak bertaubat.
Tak berhenti setakat tu. Dosa duk pikul dah ni bahagian neraka. Tiba-tiba hak harta orang yang diambil itu, ambil pahala hak ada ni pula pergi letak kepada daftar kebajikan ampunnya harta yang diambil secara tak betul. Cara tak betul. Wala ta'kulu amwala bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu secara batil. Sekarang dia ambil harta tu dosa besar dah. Oh tu cukup dah nerakanya. Tapi di kita tu masih lagi ada amalan. Amalan hak kewajipan, amalan sunat tak terima. Amalan kewajipan dia lagi. Mana timbang berat sebelah kejahatan pun pahala ada sikit situ. Berat kejahatan pun pahala ada. Mana tempoh masa neraka ni daklah selama tak ada pahala langsung. Tiba-tiba dak setakat dosa yang akan dihumbang dalam neraka, tempoh masa yang lama, pahala yang meringankan tempoh masa neraka ni akan diambil, diletak atas kebajikan tuan punya harta yang diambil secara tak betul. Faham tak situ? Ni pada masa hisap. Kita dosa dengan Allah, dosalah. Setakat tu je lah. Pahala lah. Tak kosek. Oh dosa dengan Allah, dosalah. Timbanglah nanti. Mana banyak pahala dengan dosa. Timbanglah. Tapi pahala tak kosek. Ni dok ni. Dosa anak Adam. Dosa. Faham tak? Dosa besar ni. Tak sesal situ. Sampai di masyar, harta orang tu kamu ambil tu, kena ganti. Dosa dah ni. Dah berdosa tetap berdosa. Kena ganti. Ganti apa? Pahala kebajikan kamu akan diletak atas daftar kebajikan orang yang diambil harta secara salah. Mana? Duduk mana? Pelik kadang-kadang bak harta. Nak kosek apa orang? Hak ada di kita tu pun lama mana dah kita akan dihisap di padang mahsyar. Harta banyak tawi kita guna kok jalan mana? Hak tu cukup dah bagian kita ni. Nak ambil lagi harta yang salah. Harta yang betul hak kita dapat secara halal. Ni pun panjang dah bicara. Tak cukup lagi. Nak ambil lagi harta orang jalan salah. Yelah terkadang semayang bang tak tinggal. Amal sunat rajin. Oh ni mainan apa pun tak tahulah. Kadang-kadang bila dicerita tu pelik je. Kenapalah jadi seumpama tu. Nak duduk mana? Harta tu harta yang haram. Mati nanti kamu bawa dosa. Lepas tu harta kamu nak beri siapa? Harta haram. Nak beri pada anak cucu kamu pula makan harta haram. Nak duduk mana makan harta haram? Kita nak beri ke harta kotor kepada anak cucu kita? Harta haram tu neraka dah bagi kitanya. Lepas tu dengan harta haram tu kita nak merosakkan anak cucu pula. Itu dalam bab harta lah. Dalam bab maru'ah, mengumpat. Ni pada masa hisap. Mengumpat lagi, maki hamu lagi, fitnah lagi. Ni pada masa hisap. Mengumpat, maki hamu, fitnah, haram, dosa besar. Wajib bertaubat, minta maaf. Tak bertaubat. Dosa besar yang lain pula. Dosa besar kerana meninggalkan kewajipan bertaubat. Mengumpat, memaki hamung, mengfitnah dalam FB tu. Sebab mengumpat ni bukan hanya dengan lisan. Mengumpat dengan kolam, dengan tulisan. Hak tu lagi lama kekal. Dosa besar satu dah. Wajib bertaubat. Mana rukun taubatnya? Salah satunya kena minta maaf.
Orang dalam FB yang kamu umpat, yang kamu maki, yang kamu fitnah, pergi minta maaf segera. Tidak bertaubat, itu dosa lain pula. Dosa kerana meninggalkan kewajipan bertaubat segera. Sampai ke mati tidak bertaubat, tapi rajin buat amal sunat, Tuhan takkan terima. Dosa besar, mengumpat, memaki hamu, memfitnah, bawa ke mahsyar. Dosa kerana tidak bertaubat, bawa ke mahsyar. Berat dah nak tanggung hak tu bahagian neraka. Dah selesai. Hak umpat, hak maki, hak fitnah, pahala yang umpat, yang maki fitnah ni, pahala dia pula. Hak dosa neraka cukup dah, ambil pahala pula, diletak atas kebajikan orang yang diumpat, yang dimaki, yang difitnah atas dunia. Terutama dalam FB, terutama dia umpat, dia maki, dia fitnah alim ulama pula. Manis-manis ada manusia yang seumpama ni, manis-manis. Yang buat kerja ni kadang-kadang orang yang aliran agama juga, dipanggil ustaz juga. Dalam FB itu penuh dengan umpatan, makian, fitnah kepada alim ulama. FB dia yang provokasi pengikutnya. Dalam komen penuh dengan maki hamung, penuh dengan fitnah dalam komen. Siapa yang akan bertanggungjawab? Tuang FB hak ustaz tu. Nak hidup mana? Dosa besar satu dah atas dunia. Dosa kena tak bertaubat, tu dosa yang lain. Bawa dah dosa besar tu, bawa dah dosa tidak bertaubat kepada mahsyar, bahagian dosa tu neraka dah. Tak cukup setakat tu. Pahala kebajikan kamu akan diambil, akan diletak pada catatan orang yang kamu umpat, maki, fitnah. Itu pelik kadang-kadang tengok FB ni. Dia panggil ustaz, pelik, kata hidup macam mana. Yang kita dah main FB ni pelik rasanya. Orang ni tak ni, dia tak selesa kalau dah buat dosa. Dia manis dengan dosa, tak boleh tidur malam kalau dah buat dosa. Dia bangun pagi nak buat dosa dengan anak Adam, dia nak tidur malam tutup dengan dosa dengan anak Adam. Itu hidup dia ni. Tapi macam manalah kehidupan dia tak tahulah. Orang yang mengundang balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik, balak iza nazala amma. Balak bila turun dia akan meratai, bukan hanya kena yang pendosa ni saja, dan akan kena kepada anak bini dia juga. Sebab balak bila turun dia akan meratai. Dia bukan hanya kena kepada pendosa sahaja. Tak tahu nak cerita, tengok, baca. Allah kata boleh. Penuh dalam FB umpatan, makian, fitnah pada orang yang alim. Yang lebih berat lagi je, orang alim tu dia pernah ambil ilmu pula. Dah nak duduklah orang yang seumpama ni. Orang hidup seumpama ni bukan dari akhirah, bukan barzah, atas dunia pun akan kepanasan, tidak akan dapat ketenangan, ketenteraman. Orang seumpama ni akan kepanasan, hidup atas dunia tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman, tidak akan ada. Hidup macam atas bara api atas dunia. Belum cerita barzah lagi. Barzah tahulah nasibnya. Kena ingat kita pada hari akhirah. Pada hari akhirah akan dihisap. Akan amalan kita yang kita beramal dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisap akan dia. Hak masuk syurga tanpa hisap dikepalai oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di kalangan yang bukan para anbiya.
yang mana di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebut yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan laisa alaihim hisab. Nabi kata masuk akan syurga daripada ummah aku oleh 70,000, tiada atas mereka itu hisab. 70,000. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla istazatta rabbak, minta tambahlah 70,000, minta lah tambah lagi. Maksud gitu. Nabi pun minta lah, ittazattuhu fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan sab'ina alfan. Maka aku pun minta tambah akan Tuhan aku. Nabi kata, maka ditambah akan aku daripada tiap-tiap seorang daripada 70,000. Bukan tambah 70,000 ni. Asalnya masuk syurga tanpa hisab 70,000. Minta tambah 70,000. Bukan tambah 70,000. Fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan maka ditambah akan daku serta tiap seorang daripada 70,000 yang pertama ni 70,000. Ada ni 70,000 yang pertama ni masuk syurga tanpa hisab. Nabi minta tambah, Tuhan pun tambah, serta tiap-tiap seorang dari 70,000 yang pertama ni 70,000 pula. Mana apa tu? 70,000 kali 70,000 ke mana? Bukan 70,000 siapa 70,000 ni. Kemudian dikata kepada Nabi suruh minta tambah pula. Nabi pun minta tambah. Maka Allah Ta'ala tambah akan daku sebanyak tiga raut tangan Nabi SAW yang mulia. Mana Nabi ambil 3 raut dengan tangan Nabi yang salam ni, mana apa, tak bilangan dalahnya, diganda pula 70,000. Ini sekurang-kurang dah ni rahmat daripada Allah. Masuk syurga tanpa hisab. Hak sekurang-kurang rahmat Allah dah ni. Sebaliknya orang hak kafir yang Tuhan murka kepada dianya, dia masuk neraka tanpa hisab juga. Jadi orang mukmin ada masuk syurga tanpa hisab, orang kafir pun ada masuk neraka tanpa hisab. Ada yang kafir kena hisab, tapi sebagaimana orang mukmin ada di kalangan ummah Nabi masuk syurga tanpa hisab, orang kafir pun ada juga masuk neraka tanpa hisab. Tapi yang dihisab sekalipun, hisab bagai-bagai cara. Ada hisab secara kurniaan, ada hisab secara adil Allah Ta'ala. Hisab secara kurniaan ni Allah Ta'ala kira rekah-rekah. Apa ni? Kira locong mereka tak? Ada kira locong. Masa apa kira locong? Kira sekaligus. Kira locong. Ada yang kira suti-suti, itu kira dengan keadilan. Ada kira locong,
ada kira secara satu-satu. Kira locong ni itu kurniaan Allah Subhanahu kurnia mudah-mudah. Tak apalah. Kira rekah je. Ada kira satu-satu. Ni pada masa hisab. Lepas selesai hisab barulah berpindah pula. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Jadi timbang amalan selepas hisab. Masa hisab tu dah takut tu. Hak dosa banyak semata-mata dosa. Tetapi kalau dosa banyak, dosa anak Adam, dosa satu, pahala yang akan memberatkan timbangan belah kanan kita, pahala tu pula diambil, diletak di catatan pahala orang yang kita ada dosa dengan dia atas dunia. Mana kira? Dosa. Kalau dosa dengan Allah, dosa lah. Pahala tak kosek. Dosa dengan Adam, dosa dah. Tak bertaubat, dosa yang lain. Tak berhenti setakat tu, pahala pula jadi kosek. Gimana? Ini jadi muflih di pada masyar. Timbang, congek lalulah. Tak ada bahagian pahala berapa muflih. Lama mana neraka? Ini cerita kalau orang beriman ni, orang yang akan ke syurga kemudian sebab dia mati dalam iman. Tapi lama mana neraka? Satu hari di neraka 1000 tahun tempoh masa dunia. Satu hari di neraka 1000 tahun tempoh masa dunia. Kira-kira hari akhirat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sehari setengah barunya. Ni cerita orang beriman yang akan ke syurga kemudian. Tapi pahala tak ada, licin dah, muflih. Sebab apa? Masuk dalam daftar kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Kena fikir molek. Dan bak harta benda kena nilai molek. Sesah. Biarlah kita susah pun, tak apalah. Dan ni atas dunia tak ada dosa mana pun. Tua nanti macam mana? Alah, cara rumah kebajikan masyarakat lah. Kalau susah sangat pun, jangan susah lepas dah mati je. Habis harta kita, habis dah habis pun. Nanti kan anak tak macam kita, rumah kebajikan masyarakat. Duduk dengan kerajaan lah pulaknya. Janji lepas dah mati, kita tak kena lepas dah mati. Ni kita fikir molek lah. Jangan kita membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Sedar sangat dosa dengan Adam banyak. Buat amal pura-pura. Abang apa? Membohongi diri sendiri. Ada orang dah dia belajar dikira habis. Dikira satu. Tapi tu hari luah pula ke dia. Saya nak pulang balik, nak minta halal. Dia halal saja je dia kata. Tak payah lah. Tu hari mudah pula ke dia ni. Betul-betul insah nak bertaubat. Tak apalah, habis pun dah habis lah. Tu hari murah rezeki pula Oh tak apalah, benda lama. Minta maaf pun jadilah. Kita bermaafan sudahlah. Orang tambah pula ada ni. Ada bagus. Orang dia dikira satu. Ialah dulu-dulu ni ialah perangai macam-macam kan. Perangai macam-macam. Belajar molek, kenal jalan akhirat molek. Jalan ke syurga hak mana biar kenal molek. Jalan ke neraka hak mana yang kita nak jaga diri molek. Jalan ke syurga terang dengan ilmu. Jalan ke neraka terang juga kalau kita ada ilmu. Kita boleh pelihara diri daripada jalan ke neraka. Juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Wallahu a'lam.